Okay guys, bertemu lagi dalam channel Wak Vapes. Nama aku Asri, Wak Asri, dan ini adalah channel Wak Vapes di mana aku akan kongsikan uh, pelbagai cerita, pelbagai review berkenaan dengan dunia pengawapan. Dan sekarang ni aku nak cerita pasal dunia boro lah. Tapi bukanlah nak bercerita pasal dunia boro tu mengenai boro dia. Tidak. Itu aku ada sentuh banyak kali dalam channel ni yang video-video yang sebelum-sebelum ni banyak dah aku cakap pasal boro tu apa sebenarnya boro. Boleh tengok dalam senarai list-list video yang ada dalam channel ni. Okay, apa yang aku nak ceritakan pada video kali ni ialah berkenaan dengan 510 nut ataupun flash nut. Jadi dalam dunia boro ni, dalam mod boro ataupun dalam semua AIO boro, device-device boro yang ada sekarang ni, ada satu perkara yang korang kena perhatikan. Ini selalu menjadi masalah kalau kau tak faham benda ni. Sebab dalam dunia boro ni, dalam peranti-peranti ataupun AIO boro ni, dia tak macam peranti-peranti lain. Dia perlu ada benda ni untuk memastikan connectivity. Apa benda tu? Ni benda ni, flash nut ataupun 510 nut. Jadi kita perlu ambil flash nut ataupun 510 nut ni keluar untuk kita keluarkan tank, betul Tank boro ni kita boleh keluarkan, dan sebelum dikeluarkan kena longgarkan ikatan benda ni. Jadi benda ni sebenarnya secara teorinya, secara teknikalnya adalah satu perkara yang menghubungkan elektrisiti sebenarnya. Okey, dekat dalam kawasan kompartmen tank boro ni, satu dekat dalam ni ada benda yang dipanggil sebagai positif punya connectivity punya, positif punya pin dekat sini. Semua boro punya AIO, semua boro punya mod ada benda ni. Cumanya benda tu boleh dinaikkan atau turunkan tu tak samalah. Ada macam pulse AIO mini, pulse AIO biasa. Dia boleh kita boleh selaraskan yang ni, kita boleh naikkan dan turunkan. Ada skru untuk adjust lah. Tapi kebanyakan boro punya device, dia dekat sini ni dia tak boleh nak dinaik turun. Okay, ini adalah connectivity pin. Ini adalah kita panggil positif punya bahagian. Dan untuk negatif punya bahagian dia yang ini. Okay, ini bila diletakkan, baru dia akan berhubung elektrisiti tu tau. Sebab kat dalam ni ada dia punya wiring, ada dia punya connection yang akan connect bateri tu. So itu dari segi teknikal ni aku tak nak cerita banyak. Just macam tu je nak bagi tahu kat korang yang ini sebenarnya sangat penting supaya dia berhubung dan boleh fire. Kalau tak ada benda ni, dia tak boleh fire dalam ni. Okay, itu satu. Dan inilah dia yang kita panggil sebagai flash nut ataupun 510 nut tu. 510 nut ni dia nut tu screw. 510 tu 510. 510 tu apa? 510 tu biasanya kita tengok rujuk kepada drip tip bahagian ni kita panggil 510. Mana-mana yang kita boleh masukkan drip tip yang macam ni kita panggil ini adalah size 510. Sebab drip tip ni ada yang size 810 dan juga size-size yang lain yang ada lah. Cuma yang untuk boro punya device ni memang dia akan pakai size dia 510, 510 510. Jadi kita boleh tukar-tukar jenis drip tip, sama ada untuk MTL kita boleh guna drip tip yang ada lubang dia kecil. Kalau nak guna untuk DTL, kita nak boleh gunakan lubang yang lebih besar. Itu terpulang kepada selera kita masing-masing dan pilihan kita serta bajet kita lah. Jadi ini barang, ini adalah bentuk asli dia, bentuk asal dia, yang mana dia ada macam threading, macam skru ni untuk diikatkan dekat bahagian ini supaya dia
menjadi penghubung kepada elektrisiti tu supaya boleh fire. Alright. Ini barang dia lebih stabil kalau sekiranya gunakan yang jenis 510 yang begini. Sebab dalam dunia boro ada satu lagi jenis drip tip macam ni adalah drip tip yang kita boleh masukkan dekat 510 ni. Ada jenis drip tip dalam boro ni yang kita panggil sebagai integrated drip tip. So, apa benda integrated drip tip tu? Sebagai contoh yang ini integrated drip tip ni adalah benda-benda yang begini. Yang mana dia punya drip tip ni bahagian tapak dia adalah menggunakan konsep yang sama seperti ini, iaitu ada skru supaya senang nak cabut. Integrated drip tip ni macam ni fungsi dia, terus masuk. So kita boleh ikat tanpa menggunakan tools ataupun peralatan-peralatan lain. So kalau tank kat dalam ni, sebagai contoh, tank kat dalam ni kita gunakan integrated drip tip, kita masukkan, dah boleh fire kan. Dah boleh fire benda ni. Sebab apa? Sebab dia dah connect, dia dah hubungkan bahagian negatif dengan bahagian positif dia ni. Ini drip tip yang kita panggil integrated. So kalau guna integrated ni dalam dunia boro ni kan, integrated drip tip ni tak perlu guna yang ini. Sebab dia dah siap. Dan ada pelbagai bentuk, pelbagai jenis integrated drip tip ni. Macam ni boleh masuk kat sini, boleh ketatkan, boleh tukar-tukar dia punya cap dia kan, boleh fire. So dia pelbagai jenis, pelbagai bentuk integrated drip tip ni. Ada yang bahagian atas dia ni, cap dia ni tak boleh tanggal langsung, dia mati. Jenis metal ataupun titanium, ada banyak itu dalam market. Macam ni pun ada, tinggal ikat saja kan. Jadi benda ni memudahkan pengguna lah. So kalau kita nak buka drip tip, nak tukar tank apa semua, kita tak perlu menggunakan tool yang pelbagai. Tak perlu gunakan benda ni, tak perlu gunakan tweezer dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun, sebagai pengguna AIO boro, apa yang aku nak pesan kat korang macam ni guys. Hati-hati apabila menggunakan integrated drip tip ni. Mana-mana pun integrated drip tip yang ada dalam pasaran, baik yang original ataupun yang clone, itu terserah pada kita lah. Sebab benda ni pun mengarut-ngarut juga harga dia. Kadang-kadang harga sampai 4,500 untuk benda ni sebiji. Ada yang 7,800 apabila dibuat dengan titanium, ada anodized lah, apa benda lah, ikut brand. Dan ini barang, ini yang aku nak pesan kat korang. Biasanya, selalunya, apabila menggunakan integrated drip tip ni, bacaan ohm akan jumping. Sebagai contoh, sekarang aku nak gunakan ni barang. 510 nut ataupun flash nut ni ada pelbagai jenis juga. Ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang dia lebih tebal sikit atas dia, itu macam-macam jenis. Okay, kita ambil flash nut yang biasa, yang untuk 510 nut, untuk drip tip yang masuk ni. Okay. Aku nak tunjuk yang sebenarnya bacaan ohm lebih stabil, lebih tetap, tidak melompat-lompat, tidak berbeza-beza apabila menggunakan jenis ni, jenis 510 nut ataupun flash nut yang ini. Okay, kalau kita tengok kat sini, bila dipasang dan kita ikat dengan elok, dengan ketat. Okay, cabut bateri kejap, make sure bacaan ohm tu tak terlalu tinggi sangat. Okay, nampak 0.30. Ini standard kalau kita pakai flash nut ataupun 510 nut yang asal, yang macam ni. Kita akan dapat ohm yang rendah dan dia stabil tau. Contohnya kalau kita cabut bateri, ataupun kita biarkan
kita chain wave apa semua, dia akan stabil 0.3 ni ataupun 0.31, 0.32, kadang-kadang 0.28 turun macam tu. Bacaan ohm dia tu stabil apabila menggunakan apabila menggunakan 510 nut ataupun flash nut yang asal. Tetapi guys, bacaan tadi 0.3 cuba kita pakai integrated flip tip. Ini integrated flip tip ni memang biasanya lah biasanya dia akan ada jumping sikit kalau kita pakai. So aku guna yang ini, ini original beratus juga harganya. Kita pasang kemudian kita letak bateri. Tengok ohm dia berapa. Tengok 0.42 guys. 0.42. Kita cabut bateri, kita masukkan balik. Berapa pula dia punya ohm? Nampak? 0.37 guys. Fire. Ni kita longgarkan. Pasang balik, letak balik, dibaca balik. 0.61 guys. Bila kita tekan fire, dia jadi 0.45. Kenapa jadi macam tu Jangan tanya, aku pun tak tahu. Tapi memang itulah dia benda-benda yang akan berlaku kalau sekiranya korang menggunakan integrated flip tip yang biasanya akan membuatkan bacaan ohm AIO tu selalu berubah-ubah. Sebab itu untuk aku lah, ni kegunaan sekali-sekala je aku pakai integrated flip tip. Tapi untuk kegunaan setiap hari dan untuk kegunaan yang lebih sedap, aku memang akan biasanya gunakan 510 nut ataupun flash nut yang asal. Takkan lagi. Dapat tak? 0.30. Nampak? 0.29. Okay apa? Lagi tak lebih dari 0.30 kan, betul tak? Dan gunakan flip tip 5-10 macam biasa. Cuma leceh sikit lah kalau pakai ni. Kalau nak buka tu, nak cuci tank ke, nak buka nak recoil ke apa ke, kena buka flip tip. Dan juga kena buka 510 nut. Jadi itu sedikit perkongsian pada video kali ini, iaitu apabila menggunakan integrated tip apa jenis pun, baik yang bawah dia ada seal ataupun bawah dia tak ada seal, tak ada o-ring, ada o-ring, tu pelbagai dia kadang-kadang flip tip ni akan membuatkan bacaan ohm tu berubah-ubah dan kadang-kadang menjadikan cepat panas. Sebab benda ni kena connect tau. Bahagian ini dalam integrated flip tip ni, dia kena connect dekat tank tu, dekat chimney dia tu, bahagian atas tu kena bersentuhan, barulah dia boleh mengalirkan elektrisiti. Okay guys, harap sedikit video pendek ini dapat memberi penjelasan mengenai kenapa ohm jumping, kenapa bacaan ohm tak tepat dan sebagainya. Cek penggunaan 510 adapter pula, flash nut dan juga dikenali sebagai 510 nut ni ketat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya menggunakan flip tip integrated, make sure ikat ketat, betul-betul ketat. Okay, so tu dia tadi sedikit video untuk korang semua. Terima kasih kepada semua yang menonton dan yang support channel ni. Wak Sri sini. Assalamualaikum.